Langit di Batu 16, Jalan Tapah, Cameron Highlands, malam itu cukuplah cerah. Balanjo dan Datuk terus berjaga di pangkal pokok jelutung patah dahan. Saya terus mencampakkan dahan dan ranting kayu ke dalam unggun api di belakang pondok. Bahang dari unggun itu menghilangkan rasa dingin yang menyelimuti tubuh saya. Sesekali terdengar juga bunyi dahan kayu yang berlaga sesama sendiri, dirempuh angin malam, lalu melahirkan satu nada irama yang memanjang. Embun jantan pula mula menitik atas kepala saya. "Sudah dini hari ini," keluh Datuk. Balanjut angguk kepala. Matanya merenung tajam ke arah hutan tebal di sebelah kanan pondok. Saya terus mencampakkan puntung-puntung kayu ke dalam unggun. Bila puntung kayu berada di dalam unggun api, ia kelihatan marak dan bunga api berterbangan ke udara. Saya kira sudah pukul 2 lebih. Suara binatang buas terdengar sayup-sayup di kaki bukit. Saya lihat Datuk tertidur di pangkal pokok jelutung. Balanjut pula terus bergerak ke hulu ke hilir sambil memaut golok di pinggangnya. Saya tidak mempedulikan mereka. Tiba-tiba sahaja saya terasa kelopak mata saya cukup berat. Selepas itu, saya tidak tahu apa yang berlaku. Bila saya membuka mata kembali, saya lihat Balanjut pula yang tertidur di pangkal pokok jelutung dan Datuk pula bertindak sebagai pengawal. Datuk, saya dan Balanjut merasa cukup kecewa. Lembaga hitam yang dinantikan sepanjang malam tidak juga muncul menjelma. "Dia ni bagaikan tahu kita menantinya," kata Datuk kepada Balanjut sesudah melihat fajar subuh bangun di kaki langit. "Dia takut agaknya," sahut Balanjut. "Boleh jadi juga," balas Datuk dan Balanjut kecewa. Balanjut meminta diri pulang ke rumahnya. Saya dan Datuk beredar menuju ke arah sebuah anak sungai. Kami mengambil wuduk. Hari pun mula beransur cerah. Waktu Datuk mahu mendaki anak bukit ke pondok, dia terserempak dengan tapak kaki binatang. Ianya sebesar tapak kaki gajah. Anehnya, tapak kaki itu menyerupai tapak kaki manusia, tetapi mempunyai 4 jari. Jari sebelah kanannya berbentuk bulat macam anak lesung batu. Datuk membuat kesimpulan, itulah ibu jari kaki lembaga hitam. Datuk menandakan kesan tapak kaki binatang itu dengan sebatang pokok kecil yang dipatahkan 2. Sebelum beredar, Datuk membacakan sesuatu di situ. "Ini bukan apa, supaya jangan hilang bila dicari," Datuk memberitahu saya, dan saya cuma tersenyum dan menganggukkan kepala 2-3 kali. Selepas menunaikan solat subuh dan bersarapan pagi, saya dan Datuk di halaman pondok itu. Beberapa minit kemudian Balanjut pun datang. Wajahnya nampak riang. "Kita kena bertolak pergi ke sana," katanya. "Dengan berjalan kaki," sahut lagi Balanjut. "Susah tu," jelah saya. "Tak usahlah, tak susah mana pun, sebelum matahari condong sampailah kita kat sana nanti." Balanjut memberikan satu keyakinan dalam diri saya. Datuk termenung panjang. Datuk pun berjalan 2-3 tapak keliling halaman pondok, berhenti betul-betul di hadapan kaki tangga pondok. "Beginilah Tok Batin. Tok Batin pergi dulu, kami ikut kemudian. Nanti sesat, susah." "Tak apa. Syarat utamanya bila Tok Batin sampai ke sana, tandakan kawasan itu dengan kain merah." Datuk mengemukakan cadangan. "Cara dia?" "Ikatlah kain merah pada buluh dan buluh tu dicacakkan di atas tanah lapang." Okey, baiklah. Balanjut pun melangkah ke arah utara sebelum hilang ditelan oleh pokok-pokok hutan yang tebal itu. Balanjut sempat melambaikan tangan ke arah saya dan Datuk. Saya lihat cukup tangkas Balanjut ini bergerak. Saya tidak dapat melihat bayang atau tubuhnya kecuali melihat pokok-pokok yang bergerak sahaja. Tidak sampai 5 minit, saya tidak dapat mendengar lagi suara Balanjut menjawab laungan dari Datuk. Matahari bertambah tinggi, tetapi rasa sejuk masih lagi kuat mencengkam diri. Bibir saya tergetar-getar. Datuk mengambil 2-3 helai daun kayu muda. Digosoknya pula ke tapak tangan beberapa kali.
Kita ni nak bertolak ke kampung raja ke tu? Saya bertanya sesudah melihat Datuk tidak membuat sebarang persiapan untuk pergi ke tempat tersebut. Datuk tidak menjawab pertanyaan saya. Dia terus mencari ranting dan dahan kering. Saya patuh dengannya. Saya sudah pun berjaya mengumpul satu bekas dahan dan ranting kering. Saya pun menempatkannya di bawah pokok. Bila kita nak pergi? Tanya saya lagi sekali. Datuk merenung tajam ke arah saya dan dia mengerutkan muka. Itu urusan aku. Bila aku ajak kau ikut je. Kalau tidak kau tunggu dekat sana. Nada suara Datuk membayangkan kemarahan. Datuk terus duduk di atas tunggul buruk. Saya terdiam memukul tanah dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Matahari terus memancar. Bunyi burung terus bersahut-sahutan. Saya duduk termenung di bawah pondok. Tidak berani pula saya melihat muka Datuk yang macam muka harimau tu. Datuk berubah tempat duduk bersila di bawah pokok jelutung. Kedua belah tangannya diletakkan pula di atas lutut. Mata Datuk merenung ke arah hutan. Tiba-tiba saya lihat beberapa ekor monyet melompat atas dahan sambil menjerit. Monyet-monyet itu terus melompat dari dahan ke dahan dengan cepat seperti dikejar sesuatu. Dada saya berdebar. Dari sebelah utara pondok, keluar 2 ekor harimau belang berbadan besar. Salah seekor dari harimau belang badannya besar. Salah seekor daripada harimau itu ternyata mempunyai kaki yang untut sebelah kiri. Harimau itu menuju ke arah Datuk yang duduk mencangkung lebih kurang 5 minit lamanya. Salah seekor dari harimau itu memusingkan ekornya, mengusap dan menyapu wajah Datuk dengan ekornya. Datuk membiarkan harimau itu melakukan apa sahaja terhadap dirinya. Bila sudah penat, harimau itu pun beredar dan duduk kembali di hadapan Datuk. Harimau yang seekor lagi pula menerpa ke arah Datuk dan menjilat wajah Datuk dengan lidahnya yang merah. Saya lihat misai harimau yang keras itu berlaga dengan misai Datuk. Misai Datuk pula lembut. Datuk menepuk-nepuk pangkal leher harimau itu dengan lemah lembut. Harimau itu mengaum kecil. Lantas Datuk memeluk leher harimau itu dengan penuh rasa kasih sayang. Kau ni rindukan aku ni. Terdengar suara Datuk. Harimau menggerak-gerakkan ekornya, manakala harimau yang seekor lagi berguling-guling di atas tanah sambil keempat-empat kakinya menghala ke langit. Aku dengan cucu aku selamat kat sini, jadi kau pulanglah. Berkali hari kau datang ke sini. Selesai saja Datuk bercakap, dia bangun. Harimau segera berdiri di sisinya. Harimau kaki untut sebelah kanan, yang tidak untut pula di sebelah kiri. Pulanglah, tambah Datuk lagi sambil menepuk-nepuk belakang harimau. Kedua ekor harimau itu mengaum serentak dan berjalan tenang masuk ke dalam hutan tebal. Datuk merapati saya lalu menyuruh saya memasak nasi. Dia juga memberitahu saya bahawa dia akan turun ke sungai untuk menangkap ikan. Datuk terus meninggalkan saya. Dan saya terus menghidupkan api, membasuh beras dan memasak nasi. Sebaik saja air nasi di dalam periuk kering, Datuk kembali dari sungai membawa ikan. Dia mencari kayu kecil dan ikan itu lalu dipanggang dan diangkatnya kepada api. Semuanya berjalan dengan baik. Bila matahari sudah berada betul-betul di tengah kepala, saya dan Datuk terus makan. Datuk berdiri di halaman sambil melihat bayangannya di atas bumi. Sudah masuk sekarang ni. Pendek sahaja suara Datuk. Dan fahamlah saya bahawa Datuk menyuruh saya pergi ke sungai mengambil wuduk. Saya terus pergi ke sungai. Setelah selesai solat, Datuk pun terus duduk di pangkal jelutung. Entah apa yang dibuat oleh Datuk di situ pun saya sendiri tidak tahu. Balanjut ni dah sampai ke tempat yang dituju. Datuk memberitahu saya. Datuk terus naik ke pondok, mengambil pakaian dan barang-barang keperluan. Saya juga berbuat begitu. Datuk menutup kedua belah mata saya dengan kain hitam. Dia menyuruh saya berdiri di kaki tangga. Saya akur dengan perintah itu. Datuk menyuruh saya meluruskan kedua belah tangan saya ke hadapan. Darah saya tersirap. Saya menyentuh badan harimau. Saya terasa lidah harimau itu menjilat kedua-dua belah lengan saya.
Datuk memimpin saya ke hadapan lalu mendudukkan saya di atas badan harimau itu. "Kau tunggang dia sendirian, ya?" kata Datuk. "Aku naik belakang si Untut, tapi jangan bukakan penutup mata. Kalau kau ingkar, kau tak akan melihat dunia ni lagi," sambung Datuk dengan nada mengugut perasaan hati saya. "Saya faham, Tok." "Faham saja tak mahu, tapi kau mesti taat," tengking Datuk. "Saya taat, Tok." "Okey, bagus. Saya terasa harimau yang saya tunggang itu bergerak perlahan-lahan, kemudian laju dan terus laju. Saya terasa kedua belah cuping telinga saya cukup sejuk kerana disentuh angin. Saya tidak pasti sama ada harimau yang saya naik itu terbang ataupun berjalan di atas bumi. Dalam saya berfikir-fikir itu, harimau yang saya naik itu berhenti berjalan. Datuk pun membuka kain yang membalut kedua belah mata saya. "Bagus. Kau dah berani sekarang ni." Serentak dengan ucapan itu, Datuk terus memukul belakang saya 2-3 kali. Saya raba bibir saya yang terasa kebas. Saya gigit bibir saya hingga terasa sakit. "Kau dah berani dah sekarang," ulang Datuk sambil mengeluarkan bertih dari uncangnya. Bertih itu ditaburkan ke atas tanah lapang untuk makanan harimau peliharaannya. Sesudah memakan bertih, harimau itu mengong kecil sambil menggoyang-goyang ekornya. Datuk tepuk kepala harimau dan ia pun terus masuk ke dalam hutan tebal lalu hilang. "Di mana kita sekarang ni, Tok?" "Kita ikut tepi hutan ni menuju ke arah matahari naik." Datuk dan saya pun melangkah serentak merentah hujan, melanggar akar dan duri. Sayup-sayup terdengar bunyi kokok ayam hutan, tingkah meningkah dengan salakan anjing. Saya yakin bahawa kami memang tidak jauh dari perkampungan orang asli. Matahari bertambah condong. Kabus tebal mula bangkit di sekitar kawasan hutan. Badan saya bertambah sejuk. Datuk dan saya terus meredah hutan. Dari jauh sudah nampak asap berkepul dari puncak sebuah bukit yang kecil. "Berhenti." Datuk memaut bahu kanan saya. Kami terdengar bunyi benda bergerak di sebelah kiri. Saya lihat pokok-pokok di situ bergerak sendiri. Dada bertambah cemas. Tiba-tiba seorang lelaki muncul di situ. "Bagaimana awak ni boleh cepat sampai?" kata Bah Lanjut keheranan. "Kita belum lagi memacak kain," tambahnya sambil meraba dahi. Datuk tidak menjawab pertanyaan itu. Datuk meminta Bah Lanjut membawanya segera ke perkampungan orang asli di kampung raja. Mari," ajak Bah Lanjut. Kami lagi sekali menyelusup di bawah akar dan pokok hutan. Akhirnya kami sampai ke sebuah kawasan perkampungan orang asli. Bah Lanjut membawa kami ke sebuah rumah di tepi pokok meranti. Bah Lanjut memperkenalkan Datuk pada penghuni rumah itu. Dia juga meminta tuan rumah untuk menyediakan sebuah tempat khas untuk Datuk dan saya. Tempat itu mestilah bersih. Tidak boleh ada anjing masuk ke situ. Tuan punya rumah itu sanggup menyediakan apa yang diminta oleh Bah Lanjut. Saya dan Datuk ditempatkan di sebuah tempat kosong berhampiran dengan sebuah anak sungai. Datuk gembira kerana dia mudah mengambil wuduk dan mandi. Sesudah meletakkan barang-barang yang dibawa ke rumah itu, saya dan Datuk kembali semula ke rumah yang mula-mula ditemui. Bah Lanjut sudah pun menanti di situ. Bah Lanjut bercakap dalam bahasa ibundanya dengan tuan rumah. Kemudian Bah Lanjut membawa saya dan Datuk ke satu ruang di tengah rumah. Seorang gadis orang asli terbaring di situ. Cantik juga raut wajahnya. Di hujung kakinya itu terletak beberapa naskah majalah filem. Di hujung kepalanya pula terletak beberapa batang keladi dan pucuk ubi kayu. Bah Lanjut memberitahu Datuk nama gadis itu ialah Kuntum. Menurut Bah Lanjut, dulu Kuntum ini tinggal di Jalan Parang, bersekolah di situ. Gagah untuk menyambungkan pelajaran ke sekolah menengah di Tapah, dia terpaksa pulang ke kawasan kampung raja membantu orang tuanya untuk bercucuk tanam. Hinggalah pada suatu hari, Kuntum telah ditangkap oleh satu lembaga hitam ketika dia menanam padi di lereng bukit. 3 hari 3 malam Kuntum hilang. Akhirnya orang bertemu Kuntum duduk menangis di pangkal pokok bertam yang berduri lebat. Bila dibawa pulang ke rumah, Kuntum meraung-raung tidak tentu arah.
Kuntum terpaksa diikat. Dengan kepandaian Bah Lanjut pula, sakit Kuntum beransur baik. Anehnya pula, Kuntum tidak dapat bergerak ke mana-mana waktu siang. Dia terkapar di ruang khas. Apabila malam, Kuntum akan sihat seperti orang yang tidak terkena apa-apa. Dia boleh memasak, membaca dan menyanyi. Kadang-kadang turun ke tengah halaman menari dengan iringan bunyi suara buluh yang dihentakkan ke bumi. Menjelang dini hari, satu lembaga hitam yang akan... Maafkan saya, menjelang dini hari, satu lembaga hitam akan datang lalu memangku Kuntum untuk dibawa ke dalam hutan. Bila fajar subuh bangkit ke kaki langit, lembaga hitam itu akan memulang ke Kuntum. Kerana hari sudah beransur gelap, Datuk minta diri untuk pulang ke rumah yang disediakan untuk kami. Datuk berjanji akan pulang ke rumah Kuntum sesudah waktu Isyak. Dan dia tidak dapat memberikan kata putus sama ada dia boleh mengubati ataupun tidak penyakit yang dideritai oleh gadis orang asli itu. Datuk sekadar menyatakannya. Saya lihat Datuk sudah mengenakan baju dan seluar hitam ke badan. Kepalanya dililitkan dengan kain merah selebar 2 jari. Datuk mengikat pula uncang hitam di pinggang. Dia menyuruh saya memakai baju Melayu putih dan seluar putih. Belitkan kain kuning ke kepala saya. Hati saya kian berdebar. Belum pernah Datuk menyuruh. Memacam usaha telah dilakukan. Pernah juga orang-orang sini menyerang lembaga hitam tu. Tapi semua tak berjaya. Lembaga hitam tu lebih kuat daripada kami. Beritahu Bah Lanjut pada Datuk. Datuk kelihatan resah. Dia menggigit bibir. Jadi ni sekarang macam mana? Tanya Datuk. Kedua orang tua Kuntum tidak dapat berbuat apa-apa melainkan menyerahkan Kuntum pada lembaga hitam itu. Saya pun harap awak akan dapat menolong kami dalam hal ini. Secara jujur Bah Lanjut menyuarakan hasrat hatinya. Dia memberitahu kepada kedua orang tua Kuntum bahawa dia akan menyiasat dan mengkaji punca penyakit itu terlebih dahulu sebelum memberikan ubat. Selepas solat Isyak, Datuk terus baring. Pusing kiri, pusing kanan, akhirnya dia terlelap. Bila melihat Datuk terlelap, saya pun merebahkan badan dengan harapan Datuk akan melupakan janjinya dengan Bah Lanjut. Saya tahu dan faham benar. Kalau Datuk pergi ke situ, sejam 2 jam kerjanya tidak akan selesai. Bangun! Sergah Datuk kepada saya. Kelang kabut saya dibuatnya. Saya memakai semula pakaian. Mahu bertanya, saya takut pula Datuk naik angin. Jalan yang paling baik ialah saya ikuti saja, patuh saja dan apa yang diperintahkannya. Bawa damar, ujar Datuk. Saya pun ambil damar dari beg yang terletak dekat dinding rumah. Kemudian saya ikut Datuk turun. Sebaik saja kaki saya memijak ke bumi, saya terasa badan saya seram sejuk. Saya melihat cahaya api yang berkelip-kelip dari arah rumah orang tua Kuntum. Datuk terus melangkah sambil menarik tangan saya. Datuk! Jerit saya sekuat hati bila melihat satu lembaga hitam berdiri di kaki kiri saya. Datuk pun menoleh ke arah lembaga itu. Cepat-cepat Datuk meraba mancis api di dalam saku seluarnya. Datuk membakar kertas yang baru diambil dari dalam uncang hitam. Cahaya dari kertas yang dibakar menerangi kawasan sekitar. Saya dapat melihat lembaga hitam itu dengan jelas. Tingginya lebih kurang tinggi saya. Seluruh badannya berbulu. Wajahnya macam wajah beruk. Datuk menerkam ke arah lembaga hitam itu sambil membuka silat harimau meniti batang. Lembaga hitam itu menepis setiap buah silat yang Datuk lepaskan. Saya lihat lembaga hitam itu juga boleh bersilat mengikut rentak silat Datuk. Api yang membakar kertas terpadam. Datuk pula terus bersilat. Suara lembaga hitam itu mengaum sambil mematahkan pokok-pokok kecil di sekelilingnya. Kerana Datuk tidak dapat menahan serangan lembaga hitam itu, Datuk berundur hinggalah sampai ke kaki tangga. Saya pula terus naik ke rumah, lalu membawa pelita minyak tanah ke muka pintu. Cahaya dari pelita minyak tanah itu, saya dapat menolong saya melihat gerak lembaga hitam itu bertarung dengan Datuk. Satu tendangan yang kencang membuatkan lembaga hitam itu terguling. Lembaga hitam itu menjerit dengan sekuat hati. Serentak dengan itu, beberapa lembaga hitam lain muncul pula, semuanya mahu menyerbu ke arah Datuk. Kali ini saya tidak wajar membiarkan Datuk berjuang sendirian. Saya harus bertindak.
Saya ambil golok yang terletak di ruang rumah, kemudian melompat ke tanah, lalu membuka silat halilintar. Saya melompat ke kiri dan ke kanan sambil menikam bertubi-tubi. Salah satu lembaga hitam itu terkena tikaman saya menjerit lalu masuk ke dalam hutan, dengan diikuti oleh lembaga hitam yang lain. Datuk terduduk di atas tanah, dadanya berombak-ombak menahan penat. Dengan mendadak, saya lihat Bah Lanjut muncul di hadapan saya dan Datuk. Hati saya segera bertanya sendirian, apakah lembaga hitam itu ada hubungannya dengan Bah Lanjut? Apakah lembaga hitam itu jelmaan dari Bah Lanjut? Semuanya bersarang dalam kepala saya. Dengan cara yang berbisik, saya ajukan pertanyaan itu kepada Datuk. Tanpa diduga, Datuk terus menampar muka saya. Sakitnya bukan kepalang. Bah Lanjut terkejut melihat aksi Datuk itu. Tetapi dia tidak berani bertanya kenapa Datuk melakukan hal itu kepada saya. Dengan cara penuh diplomasi, Datuk menyuruh Bah Lanjut menunggu kedatangannya di rumah orang tua Kuntum. Bah Lanjut akur dengan permintaan Datuk itu. Bila Bah Lanjut sudah agak jauh dari kami, barulah Datuk dan saya memulakan perjalanan ke rumah orang tua Kuntum. Datuk memilih jalan belakang. Ada dua sebab kenapa Datuk memilih jalan belakang. Pertama, dia mahu kedatangannya tidak diketahui oleh Kuntum dan kedua orang tuanya. Kedua, Datuk mahu mengesan dari arah mana lembaga hitam itu masuk ke rumah Kuntum. Kenapa ikut belakang? Pintu depan kan terbuka. Suara Bah Lanjut nyaring dalam gelap. Dia muncul tiba-tiba di hadapan saya dan Datuk. Lagi sekali hati saya berdebar. Dan macam-macam sangka yang buruk terhadap Bah Lanjut timbul di hati. Datuk tidak menjawab dan saya mengikut langkah Bah Lanjut. Kemudian naik ke rumah ayah Kuntum. Kemudian naik ke rumah. Ayah Kuntum tersenyum menyambut kedatangan kami, sementara ibunya pula duduk mencangkung dekat dinding. Datuk terus bercakap dengan kedua orang tua Kuntum. Dia membuka uncang kain hitam dan mengeluarkan kain merah, lalu dibakarnya bucu kain merah. Bila api itu mula mahu marak, Datuk memadamkannya. Secara mendadak sahaja Kuntum bangun lalu menyepak tangan Datuk. Dia bercakap sesuatu yang saya lihat Datuk mengerti. Datuk terus memukul tulang kering Kuntum dengan belakang tangan. Kuntum menjerit lalu lerebah. Ayah Kuntum bangun sambil mengeluarkan parang mahu menetak Datuk. Perbuatannya itu segera ditahan oleh Bah Lanjut. Segeralah Bah Lanjut menerangkan padanya kenapa Datuk berbuat demikian. Ayah Kuntum mengerti dan meminta maaf pada Datuk. Kuntum segera diangkat ke tempatnya dan dibaringkan di situ. Malam bertambah larut. Di luar rumah terdengar orang berjalan dan bunyi ranting kering patah yang dipijak. Beberapa ekor kelawar liar berterbangan. Tiba-tiba hidung saya tercium bau wangi yang amat sangat. Mata saya terasa berat sekali. Kepala terasa sakit dengan mendadak. Saya lihat ayah dan ibu Kuntum tersungkur ke lantai. Begitu juga dengan Bah Lanjut. Tidak sampai 5 minit, mereka berdengkur. Bagi aku damar. Datuk meminta damar dari saya. Saya serahkan damar pada Datuk. Dia segera memecahkan damar itu dengan hati-hati. Separuh diberikan kepada saya dan separuh lagi diambilnya. Datuk suruh saya menekapkan damar itu ke hidung. Bila saya tercium damar, mata saya kembali segar. Kemudian Datuk menyuruh saya berpura-pura tidur dan berdengkur. Datuk juga berbuat begitu. Saya terasa rumah bergegar. Ketika saya membuka mata sedikit, tetapi saya terus berpura-pura berdengkur. Kuntum berlari ke tengah rumah. Dia mengulurkan tangannya pada lembaga hitam yang macam beruk di muka pintu. Lembaga hitam yang berwajah hodoh itu memeluk Kuntum. Hidungnya yang dempak dan keras itu ditekan ke pipi Kuntum yang lembut sambil bersuara. Kuntum menjerit manja kerana terasa geli bila bulu lembaga hitam itu menikam kulit badannya. Lembaga hitam itu terus mendukung Kuntum ke tempat tidur. Saya dan Datuk menggolek-golekkan badan sambil berdengkur hingga sampai ke pintu ruang tempat Kuntum tidur. Lembaga hitam itu meletakkan Kuntum di atas lantai. Dia terus mencium Kuntum bertubi-tubi. Kuntum mengerang kepuasan. Datuk menarik kaki saya lalu meratakan bibirnya ke telinga saya.
Kau pergi ke sana. Kau jangan nak tengok, ujar Datuk. Saya menginsulkan badan ke arah lain. Tempat saya segera digantikan oleh Datuk. Walaupun begitu, telinga saya masih dapat menangkap suara kuntum yang sesekali mengerang bersama dengan bunyi suara lembaga hitam itu. Saya terkejut bila lembaga hitam itu menjerit. Saya sudah tidak dapat berpura-pura tidur lagi. Saya buka mata. Saya lihat Datuk berdiri di hadapan lembaga hitam itu. Kuntum terkapar di lantai, telanjang bulat, matanya tegak merenung atap rumah. Datuk menyuruh saya melekapkan damar ke lubang hidung Bah Lanjut dan kedua orang tua kuntum. Bila damar dicium, semuanya pun bangun. Masing-masing terkejut melihat Datuk berhadapan dengan lembaga hitam. Bah Lanjut lalu memasang lampu minyak tanah. Ruang menjadi terang benderang. Saya nampak cukup jelas, lembaga hitam itu sebenarnya ialah sejenis monyet besar dan mempunyai sepasang mata yang cukup tajam. Datuk terus mempertahankan diri dari serangan lembaga hitam itu. Bah Lanjut dan kedua orang tua kuntum mula rapat ke arah lembaga hitam. Melihat keadaan yang cemas itu, lembaga hitam itu terus melompat 2-3 kali, kemudian mengempaskan badannya ke dinding rumah yang diperbuat dari kulit kayu. Dinding rumah pecah. Lembaga hitam itu terus jatuh ke tanah dan menjerit lalu melarikan diri dalam gelap yang pekat. Tanpa membuang masa lagi, Datuk terus rapat kepada kepala kuntum. Tubuh kuntum dibalut dengan kain batik. Datuk minta Bah Lanjut mencarikan daun dedak. Bah Lanjut segera mencarinya. Datuk merimbas daun itu ke tubuh kuntum sebanyak 7 kali. Kuntum terkejut dan dia bagaikan tersedar dari mimpi, lalu bertanya kepada ibunya apakah yang sudah terjadi. Ibunya menceritakan peristiwa yang berlaku. Kuntum menangis. Datuk mengambil damar itu diramasnya kuat-kuat. Saya lihat dari celah-celah jari Datuk terkeluarnya asap. Damar yang sudah hancur itu digaulkan pula dengan daun dedak dalam satu bekas. Datuk melumurkan kesemuanya ke tubuh kuntum. Kemudian Datuk membiarkan kuntum berguling di atas lantai. Kuntum kelihatan macam ikan kekeringan air. Dia terus lemah dan tidak berdaya. Tubuhnya dilitupi asap dan asap itu membentuk satu lembaga yang menyerupai monyet besar, berdiri hingga sampai ke bumbung. Datuk membaca sesuatu lalu mengembuskan ke arah asap yang berbentuk lembaga itu. Asap berpecah sekejap, namun bercantum kembali, berbentuk macam bantal guling, melayang-layang di dalam rumah. Datuk pun menggigit bibir. Dengan tangkas, Datuk membuka tapak tangannya dan mengalahkan ke arah asap yang berbentuk lembaga. Datuk menghembus ke arah tapak tangannya. Asap berbentuk lembaga itu menuju ke arah pintu lalu keluar. Binatang sial tu sudah meresap semangatnya ke dalam tubuh kuntum, kata Datuk. Bah Lanjut terkejut. Datuk menyuruh Bah Lanjut menjaga kuntum hinggalah ke siang. Dan Datuk serta saya kembali ke rumah khas. Pagi esoknya, saya dan Datuk menemui kesan dan tapak kaki seperti yang kami temui di kampung Batu 16. Datuk segera memanggil Bah Lanjut. Mereka membuat keputusan untuk mengesan tapak kaki itu ke arah mana lembaga hitam itu lari. Sebelum pergi, saya dan Datuk melihat kuntum dahulu. Saya lihat kuntum bertambah segar, tetapi mukanya kelihatan pucat. Setelah berbincang dengan Bah Lanjut lebih kurang 10 minit, kami pun mula mengesan tapak kaki lembaga hitam itu. Kerana malam tadi tidak hujan, maka kesan tapak kaki itu dapat dilihat dengan jelas. Kami terus berjalan sambil memotong anak-anak pokok hutan sebagai tanda tempat itu sudah kami lalui. 2 kali juga saya berhenti kerana perjalanan itu cukup jauh. Matahari yang tadi terang sudah beransur condong. Tempat yang kami tuju masih juga belum sampai. Bila hari sudah beransur gelap, kesan kaki itu sudah dapat kami kesan. Ia hilang betul-betul di hadapan sebuah gua.